Assalamualaikum, selamat kita berjumpa lagi. Pada episod kali ini, saya akan membincangkan tentang masalah aduh, ada jerawat lah. Jerawat merupakan masalah kulit yang biasa dijumpai. Biasanya bermula daripada umur belasan tahun membawa ke peringkat umur seterusnya. Ramai beranggapan bahawa masalah jerawat ini masalah kecil, tapi sebenarnya masalah jerawat bukan sekadar masalah kulit. Masalah jerawat membawa kepada kehilangan keyakinan diri, juga boleh menyebabkan penyakit mental seperti depression. Ya, siapa yang tak depres bila tengok muka berkawah, betul tak? Oleh itu hari ini kita beruntung kerana kita ada doktor yang dijemput khas daripada Ireland untuk memberikan penerangan tentang jerawat ini. Doktor yang saya masukkan adalah Dr. Hafsah Sazali. Beliau merupakan dermatologi registrar di Dublin, Ireland. Dr. Hafsah Sazali juga aktif di media-media sosial. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pautan Dr. Hafsah Sazali sama ada di Facebook, di Twitter dan juga di YouTube. Boleh dapatkan maklumat-maklumat tentang masalah kulit dengan beliau. Dr. Hafsah, terima kasih kerana sudi bersama Sazuan Channel pada hari ini. Kita nak membincangkan tentang masalah jerawat. Boleh tak Dr. Hafsah terangkan bagaimana jerawat ni boleh terjadi, sebab tak semua orang dapat jerawat. Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Sazuan kerana menjemput saya dalam siri video kali ini. Okey, bagi menjawab soalan yang pertama iaitu bagaimana jerawat terjadi. Kalau kita lihat kajian-kajian yang telah dilakukan selama ini, ada beberapa proses yang berlaku dalam kulit yang menghadapi masalah jerawat ni. Yang pertama, kita lihat kulit tu berminyak dan ini disebabkan oleh penghasilan sebum yang berlebihan oleh kelenjar sebaceous gland dalam kulit kita. Yang kedua, ada sisa kulit atau keratin yang berkumpul di bahagian folikel dan bersama dengan sebum tadi, ia menyebabkan folikel itu tersumbat dan membentuk apa yang kita panggil komedon. Dan inilah yang kita dapati di kulit sebagai blackheads atau whiteheads. Seterusnya kita ada peranan bakteria juga. Bakteria ini kita panggil Propionibacterium acnes atau P. acnes. Dan P. acnes bersama dengan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi menghasilkan keradangan dalam kulit dan ini menyebabkan jerawat tu jadi merah, sakit dan bernanah. Jadi apa yang berlaku dalam jerawat ni basically ialah pembentukan komedon pada awalnya dan bila folikel tu tersumbat menyebabkan komedon, bawah folikel tu dia jadi bengkak dan semakin besar dan akhirnya pecah dan menghasilkan tidak balas keradangan dalam kulit yang menyebabkan jerawat tu jadi merah dan sakit. Ya, Dr. Hafsah, sebenarnya jerawat ni ada berapa jenis? Sebab saya tengok ada jerawat yang kecil, yang merah, ada yang putih, kan ada yang sampai yang paling teruk tu yang berkawah-kawah tu lah kan. So boleh Dr. Hafsah tolong terangkan? Ada 3 kategori utama jerawat. Yang pertama saya dah sebutkan tadi, ada jerawat jenis komedon. Dan inilah yang kita lihat sebagai bintik-bintik kecil hitam atau putih yang terdapat di kulit kita. Ada juga yang panggil jerawat pasir. Yang kedua ialah jerawat jenis papulopustular acne. Jerawat ni pun jenis yang kecil-kecil tetapi boleh jadi merah dan bernanah. Dan yang ketiga kita ada jerawat jenis nodular cystic acne. Jerawat ni besar-besar dan boleh bersambung-sambung dan apa yang paling penting pasal jerawat ni ialah ia berisiko tinggi untuk menghasilkan parut dan pesakit yang mempunyai jerawat jenis nodular cystic acne perlu berjumpa pakar kulit bertauliah secepat mungkin supaya mereka dapat dirawat dan risiko parut dapat dikurangkan. Masalah jerawat ada dikaitkan dengan faktor-faktor seperti hormon, stres, makanan pun ada dikatakan berkait rapat dengan jerawat. Betulkah perkara-perkara ini? Boleh Dr. Hafsah tolong terangkan?
Sebenarnya ada banyak faktor penyebab jerawat dan ia berbeza dari satu individu ke individu yang lain. Contohnya faktor genetik, ada pesakit yang mempunyai sejarah ahli keluarga yang juga pernah menghadapi masalah jerawat, dan ini selalunya jerawat jenis nodular cystic acne atau jerawat yang teruk. Yang kedua ialah faktor hormon, terutamanya hormon androgen. Sebab itulah kita lihat ada beberapa pesakit yang mempunyai masalah hormon tertentu seperti polycystic ovarian syndrome atau PCOS. Mereka juga menghadapi masalah jerawat. Dan dalam contoh yang lain, ada wanita yang bila mereka ambil pil pencegah kehamilan tertentu, mereka dapati pada masa yang sama masalah jerawat mereka pun berkurangan. Jadi melalui contoh-contoh ni kita dapati memang ada peranan hormon dalam menyumbang kepada masalah jerawat. Yang ketiga ialah produk kulit yang tak sesuai dengan individu tersebut. Tak kisahlah produk pelembap atau makeup, selalunya produk ni sama ada berminyak ataupun mempunyai bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit, dan ini menghasilkan keradangan. Yang keempat ialah merokok. Okay, kita tahu merokok menghasilkan tidak balas keradangan yang tak elok dalam badan kita. Bukan saja ia menyebabkan banyak penyakit, ia juga menyumbang kepada masalah jerawat dan mempercepatkan proses penuaan. Jadi elakkanlah merokok. Seterusnya, ada juga yang memperkatakan soal diet. Faktor diet ni agak kontroversi, tapi apa yang saya boleh kongsi ialah ada kajian yang menunjukkan high glycemic index diet, iaitu diet yang kandungan gulanya tinggi, boleh menyumbang kepada masalah jerawat. Info tentang kajian ni penting ya, kerana ia menunjukkan pemakanan yang tak sihat juga menyumbang kepada masalah jerawat. Faktor pekerjaan juga boleh menyebabkan jerawat. Ini adalah industri yang melibatkan bahan-bahan seperti petroleum dan arang batu contohnya. Selain daripada itu, ada ubat juga yang boleh menyebabkan jerawat. Contohnya ubat sapu steroid yang disalahgunakan. Mungkin ada ahli keluarga ataupun kawan yang menggunakan ubat sapu steroid untuk eczema contohnya. Ada pula yang gunakan di muka sebagai krim pelembab. Pendek kata disalahgunakan lah. Jadi ubat sapu steroid ni kita tak guna ya untuk jerawat, malah ia boleh menyebabkan jerawat naik. Jadi pastikan jangan gunakan ubat sapu steroid ataupun apa-apa ubat sapu tanpa nasihat dan pemantauan doktor. Ada juga kita lihat yang makan ubat ataupun suntik ubat selalunya yang berasaskan steroid ya. Ada juga yang ambil suntikan steroid untuk bina badan. Ini bukan saja bahaya, tapi ia boleh menyebabkan explosive acne, di mana mereka mendapat jerawat yang teruk naik di bahagian muka dan badan. Jadi hati-hati ya, jangan gunakan ubat tanpa pemantauan dan nasihat doktor. Ada juga yang kata stres juga boleh menaikkan jerawat mereka lagi. Memang kita boleh lihat pesakit bila mereka stres, masalah kulit mereka boleh naik. Tak kisahlah masalah jerawat ke, eczema, psoriasis dan sebagainya. Apa-apa pun penting untuk kita pastikan jika kita mengalami tekanan yang tinggi ataupun stres yang melampau untuk mendapatkan bantuan, kerana kesihatan mental juga penting untuk kesihatan kita.